Jadi, salam sejahtera saya ucapkan kepada Sofaro. Jadi, pada hari ini saya ingin membentangkan pendidikan dan mobility sosial di Malaysia, di mana poin penting adalah impak perubahan pendidikan semasa kepada mobility sosial pelajar. Oke. Jadi, pendidikan dia merupakan pemancing utama dalam menentukan tahap mobility sosial seseorang individu. Kerana melalui pendidikan, seseorang itu dia berpeluang untuk meningkatkan status ekonomi mereka secara lebih sistematik dan juga teratur. Dan berstruktur lah. Dan hal ini berlaku kerana pendidikan bukan sahaja menyediakan akses kepada ilmu pengetahuan, malah turut membina kemahiran nilai dan juga kompetensi yang diperlukan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan dalam konteks Malaysia, perubahan pendidikan semasa dia didorong oleh globalisasi, revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital. Dan perubahan ini dia bukan sahaja dapat mengubah struktur sistem pendidikan, malah dapat memberi kesan langsung terhadap peluang mobiliti sosial pelajar. Dan bagi perubahan pendidikan semasa di Malaysia boleh dilihat dari berbagai aspek. Jadi aspek pertama adalah digitalisasi pendidikan dan integrasi teknologi. Seterusnya, penekanan kepada Tibet dan kemahiran abad ke-21 diikuti dengan pendidikan inklusif dan perluasan akses dan akhirnya transformasi kurikulum selaras revolusi industri 4.0. Oke, jadi bagi digitalisasi pendidikan dan kecerdasan buatan merupakan perubahan pendidikan semasa yang agak besar. Uh, Kerana transformasi pendidikan semasa di Malaysia yang memperlihatkan peralihan signifikan ke arah digitalisasi pendidikan dan integrasi teknologi yang semakin meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya melalui penggunaan platform pembelajaran dalam talian, aplikasi digital serta kecerdasan buatan juga dikenali sebagai AI. Dalam konteks PDP, penggunaan AI dia membolehkan pembelajaran diperibadikan, interaktif, dan juga lebih inklusif. Sebagai contoh, melalui penggunaan sistem pembelajaran adaptif, analitik, data pembelajaran, serta alat sokongan bagi murid berkeperluan khas. Dan namun begitu, perubahan ini bukan sekadar melibatkan penggunaan alat teknologi semata-mata, tetapi turut mencerminkan perubahan paradigma pendidikan daripada pendekatan perpustakaan guru kepada pendekatan perpustakaan pelajar dan teknologi, di mana guru berperanan sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Jadi secara kritis, walaupun transformasi ini dia membawa berbagai manfaat dari segi akses dan kualiti pembelajaran. Ia juga menuntut kesiapsiagaan infrastruktur digital, kompetensi guru dalam teknologi, serta pengurusan juran digital agar pelaksanaannya benar-benar berkesan dan tidak mewujudkan ketidaksamaratan dalam sistem pendidikan. Dan perubahan pendidikan semasa Malaysia yang kedua adalah uh, berkenaan dengan TVET lah. Dan dalam transformasi pendidikan semasa di Malaysia, terdapat penekanan yang semakin jelas terhadap pembangunan bidang TVET, STEM, serta kemahiran digital dan kebolehpasaran sebagai respons kepada keperluan teknologi global, ekonomi global yang semakin berasaskan teknologi dan juga inovasi. Sistem pendidikan tidak lagi hanya menumpukan kepada pencapaian akademik tradisional saja. Sebaliknya, dia memberi perhatian kepada pembinaan kemahiran praktikal, penyelesaian masalah, pemikiran kritis, dan juga
kecekapan teknologi dalam kalangan murid. Dalam konteks ini, dia diiktiraf sebagai pemacu utama yang menyediakan tenaga kerja relevan industri masa depan karena ia menawarkan latihan berasaskan kemahiran sebenar industri serta meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui pengalaman hands-on dan pendedahan kepada situasi kerja sebenar. Dan selain itu, pengukuhan bidang STEM pula bertujuan melahirkan generasi dia telah melahirkan generasi yang berdaya saing dalam bidang sains dan teknologi, manakala penguasaan kemahiran digital menjadi keperluan asas dalam hampir semua sektor pekerjaan masa kini. Dan jadi secara analisis kritis, perubahan paradigma daripada pendidikan akademis semata-mata kepada pendidikan berasaskan teknologi dan keboleh kerjaan di mana kejayaan pendidikan tidak lagi diukur hanya melalui pencapaian peperiksaan saja, tetapi juga melalui keupayaan individu untuk menyesuaikan diri dengan keperluan industri, berinovasi serta menyumbang secara produktif dalam dunia pekerjaan yang dinamik. Jadi, perubahan pendidikan semasa yang seterusnya berkenaan dengan pendidikan inklusif dan juga perluasan akses dan transformasi pendidikan di Malaysia dia turut memberikan penekanan yang semakin ketara terhadap pendidikan inklusif dan perluasan akses bagi memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi lah ataupun geografi ataupun keupayaan dia mempunyai hak yang sama, mempunyai peluang yang adil untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti. Dan seiring dengan itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar dan inisiatif seperti cadangan pendidikan wajib hingga peringkat sekolah menengah yang bertujuan untuk mengurangkan kadar keciciran pelajar serta memastikan kesinambungan pembelajaran khususnya dalam kalangan golongan berisiko. Dan selain itu, pengalaman semasa pandemik COVID-19 telah memperlihatkan usaha proaktif melalui pelaksanaan inisiatif seperti Didik TV yang boleh jumpa di dalam talian dan juga pembelajaran alternatif yang menyediakan akses kepada kandungan pendidikan melalui medium televisyen dan juga platform lain bagi murid yang menghadapi kekangan capaian internet ataupun peranti digital. Dan pendekatan ini dia menunjukkan bahawa sistem pendidikan semakin fleksibel dan responsif terhadap cabaran semasa dengan mengambil kira kepelbagaian keperluan murid. Okey, bagi perubahan pendidikan semasa yang seterusnya juga terakhir yang saya cari uh, adalah transformasi kurikulum dia telah selaras dengan revolusi industri 4.0. Dan transformasi kurikulum dalam sistem pendidikan Malaysia kini dia disusun semula agar selaras dengan apa yang revolusi industri 4.0 dia minta dengan memberi penekanan kepada pembangunan kurikulum yang lebih fleksibel, berorientasi kemahiran masa depan serta mengintegrasi teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan juga simulasi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dia tidak lagi bersifat statik saja ataupun terlalu pusat kepada kandungan semata-mata dan sebaliknya dia direka untuk membina keupayaan murid dalam aspek pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah kompleks dan juga literasi teknologi. Dan dalam konteks pendidikan teknikal dan vocational yang Tibet tadi sudah disebut, penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif dan pemantauan prestasi pelajar secara masa nyata membolehkan guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dengan lebih tepat serta menyesuaikan intervensi pembelajaran secara segera dan juga efektif. Dan selain itu, penggunaan simulasi dan persekitaran pembelajaran maya juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami situasi kerja sebenar tanpa risiko tinggi, sekaligus dapat meningkatkan kesiapsiagaan mereka sebelum memasuki dunia pekerjaan.
Dan secara analisis kritis, perubahan ini dia jelas untuk mencerminkan keperluan untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing di peringkat global, bukan sahaja dari segi pengetahuan, tetapi juga dari segi kecekapan ekonomi, kebolesuaian, dan keupayaan untuk berinovasi dalam menghadapi perubahan pesat dunia industri dan ekonomi digital. Dan sekarang masuk ke bahagian yang utama, yaitu bincang berkaitan impak positif terhadap mobility sosial pelajar. Impak, jadi saya akan sebutkan impak positif dulu. Oke, jadi di sini saya dapat mencari empat impak positif, yaitu meningkatkan mobility sosial melalui akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan kebolehpasaran dan mobility ekonomi pelajar, menggalakkan mobility antara generasi dengan tahap pendidikan lebih tinggi, serta pembelajaran fleksibel sebagai peluang kedua untuk pendidikan sepanjang hayat. Dan oke, jadi marilah kita masuk ke poin yang pertama, yaitu meningkatkan mobility sosial melalui akses pendidikan yang lebih luas. Jadi transformasi pendidikan di Malaysia, dia telah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mobility sosial melalui akses pendidikan yang lebih luas, terutamanya hasil daripada digitalisasi pendidikan dan pelaksanaan dasar pendidikan inklusif yang menyasarkan golongan yang terpinggir. Inisiatif ini dia telah membuka peluang kepada pelajar luar bandar dan golongan B40 untuk mengakses pendidikan yang sebelum ini terhad akibat kekangan geografi dan ekonomi sama ada melalui pembelajaran dalam talian, platform digital ataupun program sokongan kerajaan. Jadi kesan daripada perubahan ini, halangan terhadap pendidikan dapat dikurangkan dan lebih ramai pelajar yang berpeluang untuk memperoleh ilmu, kemahiran, serta kelayakan yang membolehkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kedudukan sosioekonomi pada masa hadapan. Dan walau bagaimanapun, dari sudut penilaian secara kritis, meskipun akses pendidikan semakin meluas, jurang digital masih wujud dan menjadi cabaran utama, khususnya berkaitan kekurangan capaian internet yang stabil serta pemilikan peranti dalam kalangan keluarga yang berpendapatan lebih rendah. Yang keadaan ini dia akan menyebabkan manfaat transformasi pendidikan yang tidak dapat dinikmati secara menyeluruh dan adil. Dan sekaligus dia akan menimbulkan risiko berlakunya ketidaksamaratan baru dalam sistem pendidikan jika isu ini tidak dapat ditangani secara berkesan. Oke, jadi impak positif yang kedua adalah dapat meningkatkan kebolehpasaran dan mobility ekonomi. Transformasi pendidikan di Malaysia dia turut menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran dan mobility ekonomi melalui penekanan yang lebih kukuh terhadap bidang Tibet serta penguasaan kemahiran digital yang selaras dengan keperluan pasaran kerja semasa. Dan melalui pendekatan ini, pelajar dapat dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dengan industri seperti kemahiran teknikal, penggunaan teknologi dan kecekapan digital, sekaligus dapat meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan juga berpendapatan tinggi. Dan impaknya, keadaan ini dapat mendorong kepada mobility sosial menegak di mana individu daripada latar belakang sosioekonomi rendah dia berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kedudukan ekonomi yang lebih baik. Namun begitu, dari sudut penilaian kritis, masih wujud cabaran seperti ketidaksepadanan kemahiran antara pelatihan yang diterima dengan rentak sebenar industri yang boleh menjejaskan kebolehpasaran graduan. Selain itu, persepsi negatif terhadap Tibet sebagai lawan pendidikan kelas
Kedua, turut menjadi halangan kepada penyertaan pelajar sekaligus dapat menyehatkan potensi sebenar bidang ini dalam menyumbang kepada mobiliti ekonomi yang lebih menyeluruh dan juga berkesan. Jadi, impak positif yang ketiga adalah menggalakkan mobiliti antara generasi. Jadi, transformasi pendidikan di Malaysia turut berperanan dalam menggalakkan mobiliti antara generasi di mana akses kepada pendidikan berkualiti dia membolehkan generasi baru mencapai tahap pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan ibu bapa mereka. Dan melalui peluang pendidikan yang lebih luas dan sokongan yang dasar yang inklusif, pelajar berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi serta memperoleh kelayakan yang lebih baik sekaligus membuka ruang kepada perubahan dan juga kedudukan sosioekonomi keluarga. Keadaan ini menyumbang kepada perubahan struktur sosial keluarga daripada latar belakang pendapatan rendah kepada kehidupan yang lebih stabil dan juga sejahtera. Impaknya, wujud mobiliti sosial antara generasi yang membolehkan peningkatan taraf hidup secara berterusan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Walau bagaimanapun, dari sudut penilaian kritis, mobiliti ini tidak berlaku secara menyeluruh sekiranya kualiti pendidikan tidak seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar kerana jurang dari segi kemudahan, akses teknologi serta kualiti pengajaran boleh menyebabkan hanya kumpulan tertentu saja menikmati manfaat tersebut sekaligus dapat mengekalkan ketidaksamaan dalam masyarakat. Okay, jadi impak positif yang terakhir adalah pembelajaran fleksibel sebagai peluang yang kedua. Kerana transformasi pendidikan melalui pelaksanaan pembelajaran dalam talian dan penyediaan laluan alternatif, dia telah membuka ruang yang lebih luas kepada pelajar yang tercicil dan juga individu yang sudah bekerja untuk kembali untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa terikat kepada sistem persekolahan konvensional. Dan cara ini dia membolehkan mereka untuk mengakses pembelajaran mereka secara fleksibel dari segi masa dan tempat, sekaligus memberi peluang kedua untuk memperoleh kelayakan akademik atau kemahiran baharu yang relevan dengan pasaran kerja. Hasilnya, usaha ini dia berpotensi untuk mengurangkan kitaran kemiskinan melalui pendidikan sepanjang hayat. Karena individu yang sebelum ini, tahap peluangnya kini dapat meningkatkan tahap pendidikan dan seterusnya memperbaiki kedudukan ekonomi mereka. Namun begitu, dari sudut penilaian kritis, keberkesanan pendekatan ini sangat bergantung kepada tahap disiplin kendiri pelajar serta sokongan teknologi yang mencukupi, termasuk akses kepada internet yang stabil, peranti yang sesuai dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tanpa faktor-faktor ini, manfaat pembelajaran dalam talian mungkin tidak dapat dimaksimumkan sekaligus dapat menyehatkan impaknya terhadap peningkatan mobiliti sosial. Oke, jadi, sorry. Oke, jadi, mari kita tengok impak negatif yaitu risiko dan juga cabaran yang mungkin akan dijumpai. Mungkin dia akan memperluas jurang sosial. Kerana walaupun transformasi pendidikan di Malaysia dia membawa pelbagai manfaat, ia juga menimbulkan risiko memperluas jurang sosial sebagai kesan negatif yang perlu diberi perhatian yang lebih serius. Dan antara cabaran utama adalah jurang digital, di mana pelajar di kawasan luar bandar dia masih menghadapi kesukaran untuk mengakses teknologi seperti internet stabil dan peranti digital yang mencukupi, sekaligus menjejaskan peluang mereka untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Selain itu, terdapat isu kesiapsiagaan guru kerana tidak semua pendidik mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam penggunaan teknologi digital, menyebabkan keberkesanan PDP berasaskan teknologi tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
Seterusnya, wujud juga masalah ketidaksamaan kualiti pendidikan, khususnya dari segi infrastruktur sekolah dan tidak seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar yang turut mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid. Kesemua faktor ini memberi kesan kesemua faktor ini dia akan memberi kesan langsung kepada sistem pendidikan kerana ia boleh menyebabkan mobiliti sosial menjadi terhad ataupun tidak seimbang di mana hanya kumpulan tertentu saja mendapat manfaat penuh kepada transformasi pendidikan. Dan kajian dan pemerhatian semasa dia juga menunjukkan bahawa masih terdapat cabaran ketara dalam aspek infrastruktur serta tahap kesediaan sistem pendidikan digital di Malaysia yang memerlukan intervensi berterusan bagi memastikan transformasi ini benar-benar inklusif dan tidak mewujudkan ketidaksamaan baharu dalam masyarakat. Okay, jadi uh, kalau dah jumpa masalah, memang akan ada cadangan penyelesaian um, bagi mobility inklusif. Jadi sini telah dilampirkan beberapa langkah strategi untuk memastikan keseksama pendidikan. Jadi cadangan penambahbaikan yang pertama yaitu mengurangkan jurang digital. Jadi bagi mengurangkan jurang digital, beberapa langkah penting perlu dilaksanakan secara berkesan. Jadi antaranya termasuklah peluasan internet di luar bandar bagi memastikan murid pelajar di kawasan pedalaman tidak ketinggalan dalam PDP digital disebabkan oleh capaian internet yang lemah. Jadi selain itu penyediaan atau subsidi peranti kepada pelajar P40 juga amat penting supaya semua pelajar mempunyai akses asas kepada pembelajaran dalam talian. Dan di sini boleh nampak sebagai contoh yang komputer yang telah dibahagikan, yang telah diberi oleh kerajaan pada zaman dahulu. Oke, jadi secara keseluruhan langkah ini dapat membantu mengurangkan jumlah jurang akses teknologi dan menyokong pendidikan yang lebih inklusif serta seksama. Jadi, cadangan yang kedua adalah memperkasa guru. Kenapa cakap macam itu? Karena bagi memastikan transformasi pendidikan digital dia dapat dilaksanakan dengan berkesan, usaha memperkasa guru merupakan langkah yang sangat penting. Antara pendekatan utama ialah latihan profesional dalam teknologi dan kecerdasan buatan bagi membolehkan guru untuk menguasai penggunaan alat digital dalam PDP serta memahami aplikasi AI dalam pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi pedagogi digital juga perlu diberi penekanan supaya guru dia mampu merancang, melaksana, dan menilai pengajaran secara lebih interaktif, efektif, dan berpusatkan murid. Secara keseluruhannya, pengukuhan kemahiran guru ini dia akan memastikan proses pembelajaran digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkualiti dan juga berkesan. Dan cadangan yang seterusnya berkaitan dengan memperkukuh Tibet. Jadi bagi cara memperkukuh Tibet ini, dua langkah utama yang perlu diberi perhatian yaitu kerjasama daripada industri ataupun institusi serta usaha mengubah persepsi masyarakat terhadap Tibet. Kerjasama dengan pihak industri sangat penting untuk memastikan kurikulum dan latihan yang ditawarkan adalah relevan dengan keperluan semasa pasaran kerja di samping dapat memberi pendedahan sebenar kepada pelajar melalui latihan industri. Dan pada masa yang sama, usaha mengubah persepsi masyarakat juga perlu dilakukan karena Tibet yang masih sering dianggap sebagai laluan yang kedua berbanding dengan akademik, sedangkan ia juga mempunyai potensi yang besar bagi menjamin kebolehpasaran graduan. Dan secara keseluruhan, kedua-dua langkah ini dapat meningkatkan keberkesanan Tibet sebagai pemacu utama pembangunan tenaga kerja negara. Dan bagi cadangan penambahbaikan yang keempat, yaitu memastikan
kesamaan. Jadi beberapa langkah yang penting perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan untuk memastikan kesamaan pendidikan ini. Semua pelajar tepat berhak untuk mendapat pendidikan yang adil dan mempunyai kualiti yang sama. Antaranya ialah pengalihan sumber secara adil seperti peruntukan keuangan, kemudian juga kemudahan pembelajaran dan akses teknologi yang seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar bagi mengurangkan jurang pendidikan. Selain itu, pemantauan kualiti sekolah dia juga amat penting untuk memastikan setiap institusi pendidikan mencapai standar yang ditetapkan dari segi pengajaran, infrastruktur, dan pencapaian murid. Secara keseluruhannya, kedua-dua langkah ini dapat memastikan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan seimbang untuk semua pelajar. Jadi langkah yang saya sebut tadi, empat langkah, dia adalah selaras dengan keperluan dasar pendidikan negara serta dapatan kajian semasa yang menekankan keperluan kepentingan akses, kualiti dan kesamaan sebagai elemen utama dalam memperkukuh sistem pendidikan. Jadi penekanan terhadap ketiga-tiga aspek ini penting bagi memastikan setiap pelajar tanpa mengira latar belakang dapat peluang pendidikan yang sama rata dan berkualiti. Secara tidak langsung, usaha ini juga dapat menyokong peningkatan pendidikan sosial karena sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif akan membuka ruang yang lebih luas kepada semua individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pencapaian pendidikan dan kemajuan. Oke, jadi bagi kesimpulannya, eh, perubahan pendidikan di Malaysia seperti digitalisasi, penekanan kepada Tibet, pendidikan inklusif, dan transformasi kurikulum yang memberi impact yang positif terhadap mobiliti sosial karena ia membuka lebih banyak peluang pendidikan dan juga pekerjaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi. Namun demikian, impact ini dia tidak menyeluruh kerana masih wujud ketidaksamaan akses teknologi, kualiti pendidikan dan juga kesiapsiagaan sistem. Oleh itu, keberkesanan pendidikan uh, sebagai alat mobiliti sosial bergantung kepada sejauh manakah aspek kesesamaan, kualiti dan relevansi dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi ini merupakan sumber rujukan yang saya digunakan pakai untuk menghasilkan pembentangan ini. Oke, jadi sekian itu saja daripada saya untuk pembentangan ini. Sekian terima kasih saya ucapkan kepada Encik Farouk.